Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, apa khabar semua? Selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baharu bagi sesi baharu di Pusat Matrikulasi. InsyaAllah pada pagi ini saya selaku Ustazah Hazira binti Zainul Azam adalah sebagai penyelaras mentoring bagi Pusat Matrikulasi ingin menyampaikan sesi taklimat mengenai kaedah pelaksanaan aktiviti mentoring bagi setiap semester, khususnya pada semester baharu untuk pelajar-pelajar baharu. Okay, sebelum itu saya ucapkan dulu ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke Pusat Matrikulasi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang pertama mengenai kaedah ataupun mengenai aktiviti mentoring. Okay, apakah itu yang dimaksudkan dengan aktiviti mentoring? Aktiviti mentoring adalah satu proses perhubungan komunikasi di antara mentor dan mentee dalam membantu meningkatkan kualiti pembangunan kendiri mentee. Jadi sebenarnya aktiviti mentoring ini adalah sebenarnya proses komunikasi antara dua pihak, iaitu antara mentor dan juga mentee sepanjang khususnya pelajar matrikulasi berada di Pusat Matrikulasi KUIS. Okey, dalam terma aktiviti mentoring ini ada beberapa terma ataupun ada beberapa istilah yang digunakan bagi merujuk mentor, mentee dan aktiviti mentoring itu. Okey, yang pertama mentor. Siapakah mentor? Mentor ini adalah pembimbing atau penasihat kepada seseorang, iaitu dikenali dengan pensyarah. Okey, jadi kita nak tahu mentor itu apakah? Jadi mentor itu adalah sebenarnya pensyarah. Setiap pensyarah di Pusat Matrikulasi telah ditaklifkan untuk menjadi mentor. Maka itu adalah dan setiap pelajar akan diberikan mentor masing-masing. Jadi pensyarah itu dikenali dengan nama ataupun dengan istilah mentor. Yang kedua mentee. Siapakah mentee? Mentee adalah orang yang diberi tunjuk ajar. Okay. Dan mentee ini adalah sebenarnya pelajar yang terdiri daripada pelajar sepenuh masa ataupun mahasiswa yang berada di Pusat Matrikulasi KUIS. Jadi bagi anak-anak ataupun bagi pelajar yang belajar di Pusat Matrikulasi, maka ia dikenali dengan nama mentee. Dan yang terakhir mentoring. Apakah yang dimaksudkan dengan mentoring? Mentoring adalah proses yang merangkumi pelbagai aspek kebimbingan, didikan dan latihan bagi tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya mentoring ini adalah aktiviti yang dilakukan antara mentor dan juga mentee. Jadi aktiviti itu kita panggil namanya adalah proses mentoring. Jadi untuk maklumat pelajar-pelajar semua, aktiviti mentoring ataupun proses mentoring adalah diwajibkan bagi semua pelajar Pusat Matrikulasi KUIS sepanjang berada di Pusat Matrikulasi KUIS. Dan sepanjang 3 semester, diasasi kita menawarkan 3 semester, yang mana 3 semester ini pelajar wajib untuk mengikuti aktiviti mentoring. Dan setiap semester ini mentornya adalah mentor yang sama. Bermula daripada semester 1 sehingga ke semester ketiga, pelajar akan dapat mentor yang sama, pensyarah yang sama, kumpulan yang sama. Yang berbeza hanyalah aktiviti mentoring pada setiap semester. Okey, seterusnya kita pergi kepada sebenarnya apakah tujuan aktiviti mentoring ini diwajibkan. Sebenarnya tujuan aktiviti mentoring adalah bertujuan untuk mewujudkan suasana yang islami, iaitu suasana bi'ah salihah dan kondusif bagi para pelajar untuk melalui pendidikan secara formal dan informal. Jadi sebenarnya dalam aktiviti mentoring ini adalah untuk memperkasakan akademik. Selain daripada akademik, untuk memperkasakan sahsiah pelajar melalui media formal dan juga melalui media informal. Dan kebanyakan aktiviti mentoring sebenarnya kita lakukan di luar waktu pembelajaran. Di luar waktu pembelajaran. Maka pelajar tidak terikat dengan waktu pembelajaran. Jadi sebab itu di Pusat Matrikulasi kita boleh rancang bila-bila kita dengan mentor kita
untuk buat mentoring tu bila? Ada pelajar dia buat kayak, ada pelajar buat bowling dan ada pelajar buat aktiviti sukan. Yang itu adalah bergantung kepada kreativiti mentor masing-masing. Okey. Matlamat aktiviti mentoring ini ada 3. Yang pertama, membangunkan insan secara integral merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan intelektual. Kerana di dalam aktiviti mentoring ini, pelajar akan dimonitor ataupun pelajar akan dipantau setiap semester pointer HPNG dan juga PNG setiap pelajar. Maka sebab itu dari segi pendidikan, dari segi akademik, ia sangat-sangat dikawal oleh mentor. Okay. Kemudian dari segi jasmani, emosi dan juga intelektual, ada aktiviti yang kita lakukan untuk mengeluarkan peluh, untuk menyihatkan kesihatan. Dan juga ada aktiviti yang kita lakukan berbentuk kepada psikologi ataupun kaunseling pelajar itu sendiri. Maka sebenarnya dalam mentoring ini merangkumi keempat-empat perkara yang dititik beratkan dalam diri seseorang itu. Okay, yang kedua adalah memelihara kuis sebagai sebuah institusi keilmuan dan pendidikan. Dan yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang baik untuk melaksanakan aktiviti keilmuan dan pendidikan. Kerana mentoring ini bukan setakat kita saja. Kita boleh berkongsi. Hari ini, contohnya hari ini kita nak buat mentoring dengan gabung dengan kumpulan yang lain. Maka kita lantik seseorang untuk memberikan perkongsian. Ataupun kita panggil orang untuk memberikan perkongsian. Jadi itu adalah sebenarnya aktiviti mentoring. Okey, objektif aktiviti bagi mentoring ini adalah meningkatkan pembangunan diri, personal development dan pengurusan diri, self-management berdasarkan aktiviti yang dijalankan dan juga berdasarkan akademik yang dipantau bagi setiap semester. Yang kedua, membantu menti mengenal dan menilai potensi diri. Kerana sekiranya menti ini ada masalah, maka mentor itulah yang akan dicari untuk membantu beliau, untuk membantu pelajar itu sendiri mencari apakah minat, apakah perkara yang boleh membantu pelajar itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran komunikasi. Yang keempat, membantu menti dalam membuat keputusan, berkongsi perasaan dan pendapat ia betul. Kerana dalam aktiviti mentoring ini dia adalah secara informal, maka kita boleh berkongsi dengan pensyarah kita macam mana nak sambung ke degree, kursus mana yang baik ataupun ijazah mana yang sesuai dengan saya, itu contohnya. Okay, dan yang kelima, penyesuaian dan keadaan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan bersempena dengan wabak COVID-19. Jadi sebenarnya sebelum PKP ini diperkenalkan, maka banyak aktiviti luar yang kita lakukan. Tetapi disebabkan PKP ini, maka aktiviti mentoring ini kita lebih melaksanakan dari segi online. Ada yang buat pertandingan video pendek secara online, perkongsian secara online dan banyaklah antara aktiviti yang boleh dilakukan secara online. Okey. Fungsi aktiviti mentoring ada 3. Yang pertama, al-mas'uliyah. Yang kedua, qudwah hasanah. Dan yang ketiga, ini adalah bi'ah salihah. Dan sebenarnya ketiga-tiga perkara ini adalah tujuan utama, misi dan visi kuis itu sendiri. Okey. Kelebihan kepada menti untuk aktiviti mentoring ini adalah pembentukan akademik cemerlang berdasarkan akademik yang dipantau pada setiap semester. Kita ada graf. Contoh setiap pelajar tu ada graf turun naik akademik pada setiap semester. Maka bagi graf yang turun itu, kita boleh berbincang dengan mentor, akan buat sesi perjumpaan ataupun sesi konsultasi. Itu adalah kebiasaan bagi pelajar lah. Setiap semester di pusat matrikulasi kita buat macam tu. Okay, kemudian pembinaan sosial yang baik, pembentukan kerjaya yang ideal, membantu meningkatkan prestasi, tempat berkongsi masalah dan juga dapat memilih kerjaya yang baik. Kerana dengan mentoring ini, kita dapat khususkan apa minat pelajar. Apa pelajar ada masalah apa, akademik ataupun ada masalah keuangan. Maka inilah tempat yang terbaik bagi pelajar untuk meluahkan masalah ataupun untuk meluahkan sesuatu, untuk bercerita tentang sesuatu kepada mentor tu sendiri. Okay. Jadi ini sekiranya terdapat pelbagai masalah ataupun kebanyakan aktiviti mentoring ini di bawah Sekretariat Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya, Pusat Hal Ehwal Mahasiswa, PIHAM, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Jadi ini adalah telefon sambungan. Sekiranya ada masalah ataupun ada beberapa program yang ingin dicadangkan, boleh dicadangkan melalui sekretariat ini ataupun melalui mentor.
Okey, jadi untuk sepanjang kita PKP ini, maka kaedah pelaksanaannya berbeza apabila kita bertemu secara bersemuka. Apabila bersemuka, kita ada ziarah, kita ada bersukan, kita ada wajib mentoring dan macam-macam ada. Tetapi disebabkan ini adalah PKP, maka kaedah pelaksanaannya berbeza sedikit secara bersemuka. Yang pertama, aktiviti mentoring dilaksanakan melalui kaedah perjumpaan mentoring 4 kali, hanya 4 kali sahaja sepanjang satu semester. Pelajar asasi ada 3, dalam satu tahun ada 3 semester. Satu semester ada 4 kali perjumpaan. Maka pelajar kena berjumpa dengan mentor 4 kali. Perjumpaan mentoring antara mentor dan juga mentee dijalankan melalui dalam talian, sama ada menggunakan aplikasi Zoom, Webex, Google Meet, Skype dan sebagainya. Ada mentor dia kreatif buat perkongsian Google. Contohnya Google Meet ataupun Instagram secara live. Jadi banyak aktiviti-aktiviti secara online yang boleh kita gunakan untuk mencapai ataupun untuk melaksanakan aktiviti mentoring ini. Okey. Dan satu kali sesi perjumpaan akan memperolehi markah sebanyak 25%. Okey. Jadi sepanjang satu semester pelajar perlu menghadiri 4 kali perjumpaan yang mana setiap satu perjumpaan ini mewakili 25%. Jadi keempat-4% ini adalah 100%. Jadi 100% itu adalah markah lulus untuk pelajar. Jadi pelajar perlu mengikuti aktiviti ini. Sekiranya ada masalah online, line dan sebagainya, maka boleh berurusan dengan mentor masing-masing. Okey, ini adalah perkiraan dan sebenarnya setiap perjumpaan tu ada modul tertentu, ada modul khas. Okey, dan ini adalah markah yang pelajar akan dapat. Okey, seterusnya adalah buku rekod aktiviti mentoring. Okay, seperti mana di paparan, buku rekod sebenarnya setiap pelajar perlu mendapatkannya. Untuk asasi kita ada buku yang khas, dia tulis asasi di sini. Okay, buku ini berharga RM3. Selepas mana pelajar dibenarkan untuk masuk ke dalam kuis, maka setiap pelajar perlu mendapatkan buku ini. Kerana buku ini, di dalam buku inilah mengandungi aktiviti yang mana dalam buku ini ada maklumat peribadi yang perlu pelajar isikan dan juga ada academic graph yang mana daripada sinilah mentor melihat prestasi mentee masing-masing. Dan yang ketiga, dalam buku ini juga mengandungi aktiviti ataupun senarai aktiviti yang dihadiri oleh pelajar. Jadi sekiranya pelajar dibenarkan masuk untuk ke kuis, maka pelajar perlu mendapatkan buku ini dan buku ini berharga RM3 untuk satu naskah. Okey, dan buku ini sebenarnya selepas pelajar melengkapkan bahagian maklumat peribadi, buku ini sebenarnya dipegang oleh mentor. Jadi jangan risau kalau buku ini hilang, sebab kita selepas pelajar isi maklumat yang diperlukan, buku ini akan disimpan oleh mentor. Sekiranya ada aktiviti, barulah mentor akan pulangkan kepada mentee untuk diisikan aktiviti yang dihadiri oleh mentee tersebut. Okay, jadi ini adalah senarai jawatan kuasa mentoring quiz bagi tahun. Sebenarnya untuk sepanjang yang telah dilantik lah. Ini jawatan kuasanya dan saya adalah di Pusat Matrikulasi Hazira binti Zainul Azam. Jadi sebarang masalah ataupun ada nama tercicir, tak ada kumpulan mentoring, nama saya tak ada, boleh rujuk kepada saya iaitu Hazira binti Zainul Azam selaku penyelaras mentoring bagi Pusat Matrikulasi. Okey, sekali lagi, sebarang masalah pelajar tak ada nama, tertinggal kumpulan ataupun tak ada kumpulan mentoring ataupun tak kenal nama pensyarah, jangan risau, kita akan keluarkan senarai nama berserta dengan nama mentor dan juga nombor telefon mentor tu. Jadi mohon kepada pelajar baharu untuk hubungi mentor masing-masing. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada pelajar baru. Terima kasih kerana sambung ataupun memilih Pusat Matrikulasi sebagai tempat pengajian kalian pada masa kini dan insyaAllah pada akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.